Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu ta'ala aidan, wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusaha taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda serta para sahabat. Alhamdulillah, kita diberikan pertemuan pada malam ini. Pertemuan yang mana dianjurkan oleh Masjid Al-Istiqamah dalam kuliah online kita pada kali ini. Alhamdulillah, kita dah bertemu pada pertemuan yang sebelumnya ataupun pertemuan yang awal. Dan insya-Allah pada malam ini saya ingin berkongsi dengan para pendengar dan para penonton untuk terus kita mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Tadabbur Hikmah Hadis 40 karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Seperti yang dikatakan pada pertemuan yang pertama, pada minggu yang awal ataupun pertemuan yang awal, telah pun saya membaca hadis yang ke-24 mengenai mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah pun saya kongsikan 3 komponen di dalam hadis ini ataupun 3 aspek yang boleh kita ambil di dalam hadis ini mengenai hadis yang ke-24, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rawinya adalah daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Hadis ini yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Pada perkongsian yang sudah, saya berkongsi tentang 3 aspek, iaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman ke atas diri kita, dan untuk kita tidak berlaku zalim ke atas diri orang lain. Dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan hidayah kepada setiap hamba-hambanya. Jadi mintalah perlindungan ataupun guidance ataupun tunjuk ajar ataupun mintalah dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala
akan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengenai Allah lah Maha memberi rezeki. Kita mohon kepada Allah supaya dikurniakan kita rezeki, bukan sahaja yang halal, bukan sahaja yang banyak, malah rezeki yang barakah. Jadi pada malam ini, insya-Allah akan saya kongsikan daripada hadis yang ke-24. Yang maksud daripada hadis ini, seperti yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah daripada Abi Dzar Al-Ghifari. An-Nabi SAW bersabda, maksudnya, wahai hambaku, setiap daripada kamu itu terlanjang, kecuali orang yang aku berikan pakaian. Maka mintalah daripada aku pakaian, aku akan berikan pakaian. Kemudian, wahai hambaku, sesungguhnya kamu semua melakukan dosa pada waktu malam dan siang, tetapi aku mengampunkan dosa kesemuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, aku akan berikan keampunan kepada kamu. Wahai hambaku, sesungguhnya engkau tidak mampu untuk memberi mudarat kepadaku, begitu juga engkau tidak mampu memberi manfaat kepadaku. Di muslimin muslimat rahimakumullah, sidang pendengar dan penonton yang disayangi dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis yang baru sahaja saya kongsikan, maksudnya poin yang seterusnya mengenai dalam hadis ini mengatakan setiap daripada kita terlanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian, maka mintalah daripada aku pakaian, aku akan berikan pakaian. Maksudnya, kita ini secara semula jadi ataupun fitrah, kita dilahirkan dalam keadaan yang tidak berbaju. Kita keluar daripada rahim ibu kita, tidak mengadakan ataupun tidak mengenakan satu helai pakaian. Maksudnya kita dah dalam keadaan yang tidak berbaju dan tidak berseluar. Dalam kata yang ringkas, kita dalam keadaan yang terlanjang. Jadi, seperti yang kita boleh ambil iktibar daripada maksud hadis ini, jagalah kita punya aurat, jagalah kita punya kesopanan. Maksudnya, kita perlulah menitik beratkan akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan. Bagi wanita, mestilah menjaga auratnya. Bagi lelaki juga, mestilah menjaga auratnya. Dan kita tahu apakah orang kata, apakah aurat-aurat bagi wanita dan apakah aurat-aurat bagi lelaki. Jadi bagi yang mahram ataupun muhrim, kita boleh melihat dan sebagainya. Jadi yang bukan daripada mahram ataupun muhrim kita, perlulah kita menjaga segala batasan-batasan. Tidak mengatakan yang mahram ataupun muhrim boleh suka-suka untuk melihat aurat dan sebagainya. Tetapi mestilah dalam keadaan yang terjaga, dalam keadaan yang senonoh dan sopan. Yang saya boleh ambil daripada hadis yang lain, maksud hadis ini juga sangat masyhur dalam maksud sabda Nabi SAW, muru auladakum bis-salah, ketika ajarlah anak kamu solat ketika usianya 7 tahun dan pukullah mereka ketika usianya 10 tahun. Dan Nabi tambah dalam hadis tersebut mengatakan, pisahkanlah tempat tidur mereka. Maksudnya dalam adik-beradik ini, kita perlu memisahkan tempat tidur sekiranya sampai ke waktu ataupun usia yang dah orang kata usia yang meningkat. Kerana dalam maksudnya dan lebih halus, hendak menjaga keterbatasan ataupun keterbatasan aurat, ataupun menjaga kita punya keadaan diri kita supaya kita tidak melanggar akan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya, muslimin muslimat rahimakumullah, sesungguhnya kamu semua melakukan dosa pada waktu malam dan siang, tetapi aku mengampun dosa kesemuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, aku akan berikan keampunan kepada kamu. Dan kita nak sedia maklum,
kita tidak lari daripada melakukan silap, melakukan khilaf, melakukan sebarang kesilapan, dan mintalah keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang sombong, yang mana kita diberikan pintu rahmat, kita dibukakan pintu rahmat, ataupun kita diberikan segala-galanya kebaikan. Janganlah kita sombong untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi yang mana kita sering melakukan kesilapan, yang kalau kita maklum, kita sering diperlukan ataupun sebagai satu peningkatan jiwa kita untuk sering meminta ataupun mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengungkapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dan banyak lagi azkar-azkar, kalau boleh saya kongsikan, yang mana akan sunnah baginda SAW, yang mana kita boleh ungkapkan pada waktu pagi dan juga pada waktu malam, ataupun dikatakan sebagai waktu senja ataupun petang dan sebagainya. Salah satu zikir yang boleh saya kongsikan dalam ruang ini, insya-Allah, zikir yang sering kita dengar, yang sering kita, mungkin di kalangan kita ada ungkapkan dan menjadi satu permainan lidah. Zikir yang mana kita faham mengenai Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar, yang mana kita membacanya, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u bi dhanbi, faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kita tahu kelebihan akan zikir tersebut. Maksudnya kita ungkapkan pada waktu pagi dan kita ungkapkan pada waktu malam. Kelebihan-kelebihannya yang mana kita senantiasa merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana kita tahu yang kita ini sering melaksanakan ataupun melakukan dosa ataupun kesilapan, sama ada kesilapan itu dilakukan dengan sengaja mahu tidak. Walaupun kesilapan itu dilakukan secara terang ataupun secara tersembunyi. Jadi sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlulah kita meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ungkapkan, sering berlaku tradisi yang kita mohon kemaafan dengan manusia apabila menjelang Hari Raya Aidilfitri. Kita akan ungkapkan, saya mohon maaf, maaf zahir dan batin, kosong-kosong dan sebagainya. Tetapi itu adalah satu tradisi yang mana kita perlu meminta maaf hari-hari kepada sesiapa yang kita buat silap. Kita bukan menangguh kesilapan kita itu dan mohon dimaafkan ataupun meminta kemaafan pada tahun yang kita akan bertemu pada tahun untuk Hari Raya. Tidak. Ianya tidak sedemikian. Islam tidak mengajarkan sedemikian. Kalaulah sekiranya kita diberikan tempoh sedemikian, pasti kehidupan kita ini lebih sukar dan lebih, orang kata, lebih tertekan, kerana kita nak meminta keampunan ada certain tahun dan sebagainya. Jadi tradisi yang sedemikian ini kita boleh ubah. Kita minta keampunan, minta kemaafan kepada sesiapa di sekeliling kita. Mungkin pada hari ini saya ada mengumpat orang, mungkin pada hari ini saya ada mengata orang, mungkin pada hari ini saya ada mengejek orang dan sebagainya. Perlulah saya mohon kemaafan, bukan menangguh kemaafan tersebut pada hari raya. Jadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diminta untuk meminta keampunan seringkali, pada setiap saat, setiap ketika. Selepas kita melaksanakan solat kita, kefarduan kita, kita akhiri, selepas salam kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita mengatakan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana inilah satu sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW
kalau kita mengingkap sejarah. Dan Nabi SAW sesungguhnya tidak mempunyai dosa walaupun sekelumit macam mana pun berbandingkan dengan kita yang mempunyai dosa yang banyak dan sebagainya. Tapi Nabi sering meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh ambil daripada satu kisah yang masyhur yang Nabi SAW melaksanakan solat malam sampai kakinya ataupun telapak kakinya bengkak-bengkak dan sebagainya. Lalu ditanya oleh isteri baginda SAW, Aisyah radhiyallahu anha, kamu dah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kamu still buat benda-benda ini. Still nampak macam very struggle dan sebagainya. Nabi SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura. Tak silap ataupun tak salah kalau aku ingin menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Jadi perihal sedemikian ataupun tingkahku sedemikian, bolehlah kita memupuk dalam diri kita. Saya nasihat dengan diri saya dan mengingatkan dan mengajak anda semua untuk terus kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Ghafurun Rahim dan Allah Rahmanur Rahim. Jadi jangan sampai apabila kita dah di penghujung akhir kita, barulah kita sibuk untuk meminta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita risau dosa kita setinggi gunung mana pun. Setinggi gunung Everest ke, sebesar macam mana pun sekalipun. Apabila kita penuh dengan keikhlasan minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah mengampunkan. Walaupun di mata manusia mereka boleh mengatakan apa jua mereka ingin katakan, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya Allah sahaja yang Maha mengetahui. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian poin seterusnya, sesungguhnya engkau tidak mampu untuk memberi mudarat kepadaku, begitu juga engkau tidak mampu memberi manfaat kepadaku. Maksudnya pergantungan yang mana Allah tidak perlukan kita. Hanyalah kita ini memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlukan yang Maha berkuasa. Kerana kita tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak daya dan upaya, tidak ada tenaga dan sebagainya. Semuanya yang kita lakukan daripada hari, daripada minggu dan usia kita yang semakin meningkat dan masih panjang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan mengatakan yang kita melakukan ibadah ini, kalau sekiranya tak melakukan ibadah, Allah pasti akan ada kekurangan. La haula wala quwata illa billah. Itu tidak mungkin. Kerana kita ini memerlukan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba di muka bumi ini. Kita perlukan, dan jangan sampai apa yang kita perlu dan empunya tidak memerlukan kita. Wa iyazubillah. Jadi kita perlu bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, saya rasa pada malam ini kita dapat ambil 3 perkara yang mana kita ni perlulah. Fitrah kita memang dilahirkan semula jadi tidak berbaju dan tidak berseluar, iaitu tidak ada berpakaian. Tidak berpakaian. Maka kita perlulah menjaga syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Islam, seperti garis pandu yang telah ditetapkan oleh agama kita. Kemudian perlulah kita meminta kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada siang ataupun malam, tetapi ini perlu kita laksanakan hari-hari, saban hari, tak kira waktu, tak kira bila, kita minta selagi mana pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala dibuka oleh hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, kita perlukan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Kita tidak mengatakan yang mananya kita tidak, segala kudrat, segala apa yang kita ada pada saat ini, pada ketika ini, semuanya dengan kemampuan kita. Tidak.
semuanya dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, insya-Allah kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan banyak perkara-perkara yang mampu kita laksanakan. Dan sebelum saya akhiri kuliah online pada malam ini, saya ingin berkongsi akan perkara-perkara yang boleh kita laksanakan 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, An-Nabi SAW bersabda, tiada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini, iaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak juga dengan jihad, kecuali seorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya lalu gugur sebagai syahid." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, kita boleh melaksanakan ataupun terus melaksanakan ibadah ataupun amal kebaikan kita pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah dengan perbanyakkan puasa sunnah, terutamanya pada hari Arafah, pada 9 hari Arafah. Ini digalakkan. Kemudian perbanyakkan takbir, tahlil dan tahmid. Kemudian perbanyakkan beramal soleh. Lalu kita bertaubat dan jauh daripada melakukan dosa dan maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya kita melaksanakan ibadah kurban. Apabila orang ataupun ada di antara kita mampu, berkemampuan dan sebagainya, melaksanakan rukun yang kelima iaitu ibadah haji. Dan kita sedia maklum pada tahun ini dengan ada musibah yang berlaku mengenai COVID-19, jadi kita tidak dapat berkunjung ataupun melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagi yang melaksanakan ibadah kurban, kita dilarang untuk memotong rambut dan kuku apabila tiba pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi mudah-mudahan perkongsian ini sama-sama mendapat manfaat, baik diri saya dan juga anda yang melihat dan mendengar. Mudah-mudahan kebaikan, dan insya-Allah akan saya sambungkan lagi mengenai hadis yang ke-24 ini dengan poin-poin yang lain. Mudah-mudahan sekadar 3 poin pada malam ini menjadi manfaat buat diri kita semua. Sesungguhnya yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang kurang dan yang silap datang daripada diri saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا
جميعا الله الذي نعتز به جميعا الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 रहमतेरी छावर करता है तू बरकतों से दामन भरता है तू Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu Allahu Allah